وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala hari ini kita akan baca pada soalan yang ke-39 daripada kitab Aqidatul Muslimin. Qala al-musannifu rahimahullah, mad dalilu ala jawazi salati ala nabi ba'da al-adhan. Al-jawabu, tajuzu salatu ala nabi ba'da al-adhani wa la yultafatu ila man harrama dhalika. Qala ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu kama yaqul thumma sallu 'alaihi. Rawahu Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man dhakarani falyusalli alaihi. Rawahu al-Hafidhus Sakhawi. Baik, kata pengarang rahimahullah, apakah dalil keharusan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan? Jawapannya, harus berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan dan tidak perlu dihiraukan mereka yang mengharamkannya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, mafhumnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya bersungguh-sungguh. Suratul Ahzab ayat ke-56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu kama yaqul thumma sallu alaihi. Rawahu Muslim. Iaitu apabila kamu mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucaplah seperti yang diucapkannya, kemudian bersalawatlah ke atasku. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, mafhumnya, barang siapa yang menyebut namaku, maka hendaklah dia berselawat ke atasku. Maka di sini kata pengarang tentang ataupun pengarang membincangkan tentang hukum salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hukum tentang berselawat ke atas Nabi, kita kena faham tentang dalil umum, iaitu apabila Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah daripada Allah, yakni perintah yang menunjukkan sunat. Bukan wajib, perintah menunjukkan sunat. Dan dalam mazhab Syafi'i, hanya wajib salawat apabila kita dalam keadaan kita mengucapkan bacaan tahiyat akhir. Dalam bacaan tahiyat akhir, maknanya dalam tasyahud akhir, kita akan baca juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Maka di sini perintah umum daripada ayat Al-Quran ini difahami bahawasanya hukum untuk kita berselawat ke atas Nabi, hukumnya adalah sunat. Sunat, yakni apa yang kita buat, yang kita dapat pahala jika kita mengerjakannya, dan kita tidak mendapat dosa jika kita meninggalkannya. Yakni harus dengan makna sunat. Jadi dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada ketika kita sedang berbaring, atau ketika kita sedang berdiri,
atau ketika kita sedang masak makanan, atau ketika kita duduk saja-saja, kita nak melakukan selawat ke atas Nabi SAW, maka itu di antara amalan yang afdal, yang baik untuk kita laksanakan, iaitu berselawat ke atas Rasulullah SAW. Dan apabila kita membicarakan ataupun kita memberi pendapat para ulama tentang hukum berselawat, tak kira di mana-mana sahaja kita berada dan apa sahaja waktu yang sedang kita berada padanya, pagi, petang, siang, malam, kita boleh berselawat ke atas Nabi. Maka hukum ini juga meliputi hukum apabila kita setelah mendengar azan. Yakni persoalan dia, boleh tak kita selawat lepas azan? Boleh. Dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim contohnya. Boleh untuk kita ucapkan lepas daripada azan. Bahkan daripada dalil yang telah kita bacakan tadi, iaitu Nabi sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawasanya Nabi sendiri telah menyebut, "Idza sami'tumul muadzina faqulu kama yaqul thumma sallu alaihi." Rawahu Muslim. Maknanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Iaitu apabila kita mendengar azan, maka hendaklah kita mengucap seumpama kita apa yang kita dengar daripada muazzin. Maknanya kalau muazzin sebut Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Akan tetapi apabila tiba pada lafaz hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana apa? Kerana perintah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ialah perintah untuk kita mengerjakan solat. Di situ bila kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ataupun hauqalah, maknanya ialah la haula an ma'siyatin illa bi'ismatillah. Tidak ada daya untuk kita mengelak daripada melakukan maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah. Allah yang pelihara kita daripada kita terjebak daripada melakukan maksiat. Wala quwwata an ta'atin illa bi'aunillah. Dan tak ada daya kita nak melakukan taat, termasuklah solat, termasuklah puasa, termasuklah zikir, termasuklah salawat ke atas Nabi. Tak ada daya kita melakukan taat melainkan illa bi'aunillah, melainkan Allah Ta'ala yang bantu kita. Maknanya semua amalan baik kita, semuanya berlaku dengan kehendak dan ciptaan Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan kita untuk kita terdiri daripada kalangan orang yang taat. Janganlah apabila kita melakukan ketaatan, pada diri kita, kita menyangka bahawasanya kitalah yang bagus. Tak. Bila kita melakukan apa-apa sahaja ketaatan, apa-apa sahaja, termasuklah malam ni kita dengar kuliah secara online ke, kita mengajar kuliah secara online ke, kita melakukan solat ke, kita puasa ke, puasa sunat ke, zikir ke, apa sahaja, sebarang amalan taat, bila kita lakukan, dalam hati kita, kita mesti bertasawuf. Iaitu dengan kita menyedari hakikat diri kita, bila kita melakukan taat, maka itulah Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan berkehendak untuk menjadikan kita daripada kalangan orang taat. Jangan kita nampak diri kita ni yang hebat buat amalan. Kelak nanti amalan kita sia-sia wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian apabila kita mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka faham kita bahawa bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah adalah untuk mengiktiraf kelemahan diri kita. Panggilan solat, panggilan untuk berjaya. Tapi panggilan itu tidak memberi apa-apa makna kepada semua orang melainkan orang yang telah Allah Ta'ala kehendaki untuk dia melakukan solat dan Allah Ta'ala kehendaki untuk dia mendapat kejayaan dunia dan hari akhirat. Tak semua orang dia dengar azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia melakukan solat.
Bahkan sebagian orang mendengar azan ni macam benda yang biasa bagi dia. Benda yang biasa maknanya tidak memberi kesan apa-apa pun dalam hati dia. Wal'iyadzubillah. Ada sebagian orang mendengar azan maka terkesan dalam hati dia untuk dia pergi melakukan solat. Maka itu adalah hasil daripada apa yang kita telah sebut tadi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sambung lagi setelah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka faham kita daripada situ, kita ucap balik apa yang disebut oleh muazzin. Kemudian apabila habis azan, kita akan ucapkan doa. Doa dalam azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah. Ila akhir doa, sampai akhir doa. Kemudian kita pun habis doa, kita pun boleh untuk kita berselawat, ataupun setelah la ilaha illallah kita bersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga kita sebut macam tu, ataupun kita sebut la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh juga. Kalau dia nak selawat syifa pun boleh juga. Apa-apa sahaja selawat boleh diucapkan. Ataupun sekurang-kurang selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang. Atau dia baca selawat tafrijiyah, terpulang pada dia. Tidak menjadi apa-apa kesalahan jika dia membaca selawat setelah azan. Cuma ada peringatan bahawasanya apabila kita nak melakukan sesuatu ibadah, mestilah kita dahulukan ibadah kita dengan ilmu. Yang ni yang ramai dia tak nak cakna. Dia tak nak ambil tahu pun. Bahkan bila ditegur, dia masih lagi dengan ego kejahilan dia. Ini berlaku sebelum ni saya tak perasan, Masya Allah. Sebelum ni sebab circle kita dalam Facebook, sebab kita sekarang hidup dengan media sosial. Jadi apabila kita buat teguran dalam Facebook dan sebagainya, circle kawan kita adalah circle kita juga. Jadi kebanyakannya adalah circle, ialah kita berkawan, maknanya kita akan cari orang yang mempunyai interest seperti kita lah. Antaranya interest dengan ahli sunnah, antaranya interest dengan ilmu dan sebagainya. Jadi bila kita buat hantaran-hantaran dalam Facebook dan sebagainya, yang membacanya kebanyakan adalah daripada circle kawan kita ataupun mungkin friends ataupun kawan atas kawan, yang mana circle-nya tidak berbeza dengan kita. Tapi apabila saya diminta oleh sebahagian orang untuk buat beberapa video dalam TikTok, kita cubalah buat video dalam TikTok, subhanallah. Jadi bezalah Facebook dengan TikTok ni. Apabila kita buat teguran tentang beberapa lafaz ataupun beberapa perkara terkait dengan ibadah, maka ramai daripada warga TikTok ni adalah orang yang jahil yang ego dengan kejahilan dia. Maknanya dia buat salah, dia tahu dia buat salah kerana dia dah tahu apabila kita tegur dia salah. Tapi dia masih lagi nak tetapkan diri dia dengan kesalahan tu, dan dia tak nak ubah benda tu, bahkan dia kecam kita pula. Maknanya dia tolak kita pula. Subhanallahil azim. Sehingga ramai orang jahil yang mengucapkan kalam-kalam yang tidak sepatutnya. Contohnya dia kata, bila kita tegur dengan perkara-perkara yang betul, dia kata, aku mulalah rasa Islam ni susah. Wal'iyadzubillah. Islam tidak pernah susah. Akan tetapi mereka memahami bahawasanya Islam itu mudah dengan faham bahawasanya mereka boleh mudahkan Islam. Salah kefahaman tu. Ada yang berkata, biarlah dia nak selawat macam mana pun, dia nak takbir macam mana pun, dia nak solat macam mana pun sekalipun, yang penting terima tak terima itu adalah urusan Allah. Ada pahala tak ada pahala itu urusan Allah. Kalam yang betul, perkataan yang betul, tapi yuriduhu bil batil. Kalamul haq yuriduhu bil batil. Kerana apa? Perkataan yang benar, tetapi dia berkehendak atas perkataan itu dengan perkara yang batil. Apa makna dia? Iaitu mereka tidak faham konteks. Amalan ni sebelum kita bicara tentang dapat pahala atau tak, diterima oleh Allah atau tak, ialah kita mesti memerhatikan terlebih dahulu segala syarat dan rukunnya. Contohnya,
bila kita nak melakukan solat. Ulama bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan para ulama mengarang kitab menerangkan tentang hukum hakam solat, apa dia syarat sah solat, apa dia rukun solat, apa dia perkara yang membatalkan solat. Untuk apa? Untuk apa ada hukum hakam ni? Supaya kita melakukan ibadah dengan tata cara yang betul. Bahkan wajib untuk seseorang yang dia tahu jika ada seseorang yang lain melakukan ibadah dengan tata cara yang salah, wajib atas dia tegur. Mimbabil inkarul munkar. Mimbabil inkaril munkar. Daripada bab mengingkari kemungkaran. Sebagaimana yang hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Maka barang siapa yang nampak kemungkaran, apakah dia di antara kemungkaran? Iaitu apabila seseorang melakukan ibadah dengan cara yang salah. Itu kemungkaran. Kemungkaran yang dipercantikkan oleh syaitan seperti benda itu betul. Itu kemungkaran yang dalam bentuk nampak macam ibadah. Contohnya dia banyak solat dia, hari-hari solat sunat, hari-hari dia. Tapi solat sunat dia, takbiratul ihramnya tak betul, bacaan al-fatihahnya tak betul, rukuknya tak betul, sujudnya tak betul. Masih ada lagi, kadang-kadang kita solat di masjid dan di surau, ada orang yang sujud kakinya, jari kakinya berada dalam keadaan tak betul. Subhanallahil azim, bila kita solat belakang, Masya Allah, kaki dia letak tak betul. Tak cukup dia punya anggota sujud dia. Subhanallahil azim. Ini menunjukkan bahawasanya ramai lagi yang tidak mengetahui hukum hakam perkara yang fardu ain, tapi menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunat. Di sini kita kena hati-hati, kerana talbisul iblis, belitan tipu daya syaitan ni dan iblis ni, dia bukan sahaja setakat suruh kita berzina, suruh kita minum arak, suruh kita berjudi, suruh kita mencuri. Tak. Dia punya belitan iblis, belitan tipu daya iblis ni, kadang-kadang dia tipu daya kita dalam taat. Taat tu maksudnya apa? Dalam gambaran taat. Dia tipu daya kita dengan amalan sunat, dia tipu daya kita dengan perbuatan-perbuatan, kononnya puasa sunat, kononnya solat sunat, kononnya zikir, kononnya wirid dan sebagainya. Tetapi dia melakukan perbuatan itu dengan salah. Wal'iyadzubillah. Dan ada sebahagian orang, setengahnya yang berumur contohnya, apabila ditegur tentang perkara-perkara yang dia dah biasa buat, puluhan tahun dia buat, 20 tahun dia buat, 30 tahun dia buat, maka dia sukar untuk menerima. Dia sukar untuk menerima hakikat bahawasanya 30 tahun dia buat ibadah dia tak sah. Atau 30 tahun ibadah dia sebelum ni salah. Tapi dia tak nak berubah ke arah kebaikan. Dia dengan ego dia, biarlah yang tu semua aku dah betul dah tu. Dia tak nak ubah diri dia. Dia tahu dia salah tapi dia tak nak ubah diri dia yang salah kepada perkara yang betul kerana ego dia. Kerana boleh jadi yang tegur tu adalah anak dia. Boleh jadi yang tegur tu adalah menantu dia. Boleh jadi yang tegur tu adalah cucu dia. Boleh jadi tegur tu adalah adik dia. Boleh jadi yang tegur tu adalah orang bawahan dia. Ini dipanggil mutakabbir. Ini dipanggil takabur. Takabur dalam menerima kebenaran. Takabur ni dia ada dua. Satu, takabur apabila dia dinasihati dengan perkara yang betul, dia tidak menerima nasihat daripada orang yang lebih rendah daripada dia. Itu takabur yang pertama. Takabur kedua adalah yang kita faham, apabila dia menyombong diri terhadap orang-orang miskin contohnya, itu juga dipanggil sebagai takabur. Subhanallahil azim. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita nak amalan kita tidak sia-sia. Kita nak amalan kita, bila kita buat satu amalan, amalan kita tu buat diterima oleh Allah. Bagaimana cara untuk diterima oleh Allah? Pertama, mestilah amalan itu dilakukan dengan cara yang betul. Bukan kita biar buat amalan dengan cara yang salah, kemudian kita kata, biarlah, Allah tu kan maha pemurah lagi maha mengasihani. Maka dia buat berterusan hidup dia dengan amalan yang salah. Bayangkan buat amalan yang salah, hari akhirat, akaun solat kosong. Akaun puasa kosong. Segala akaun yang wajib semua kosong. Kerana dia buat dalam keadaan cara yang tak betul. Bahkan akan ditanya di hari akhirat, bukankah dah ada yang menegur, tapi kenapa tak ikut? Subhanallah. Maka hati-hati muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ramai orang yang dia ditipu daya oleh syaitan. Dia maghrur.
Dia maghrur. Sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya kepada Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari, menyebut man syaghala nafsahu bin nawafili wa tarakal wajibati fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibukkan diri dengan perkara sunat dan ditinggalkan perkara yang wajib seperti fardu ain, maka sesungguhnya dia telah maghrur, dia telah ditipu daya oleh syaitan. Antara cara tipu daya oleh syaitan ialah macam tu tadi ya. Sibuk, ramai orang yang dia banyak sibuk dengan wirid-wirid, dengan amalan-amalan sunat, tapi dia tak nak tahsin solat dia. Dia tak nak perelokkan solat dia, dia tak nak baiki solat dia. Wal'iyadzubillah. Dia biarkan je, biarlah. Kadang-kadang bila kita ajar bab aurat, contohnya di mana had aurat, contohnya antara pusat dengan lutut bagi lelaki kena tutup bagaimana, bagi wanita kena tutup bagaimana dalam bab aurat. Kalau pakai telekung yang 2 pieces macam mana, kalau nak lebih mudah pakai telekung 1 piece kerana sukar untuk menutup aurat yang berada dalam telekung. Jika dia pakai 2 pieces punya telekung, boleh jadi terbuka daripada bawah tu. Jika dilihat daripada bawah, dilihat saat dia rukuk, terbuka telekung tu, orang boleh nampak, batal solat dia. Perkara-perkara ni fardu ain, tapi ramai yang masih tak dapat terima kerana disangka bahawasanya sebelum ni dia berada dalam keadaan betul tanpa ada guru yang mengajarkannya. Ataupun mungkin juga apa yang dipelajari itu daripada guru yang tidak mengambil daripada para ulama, akhirnya membawa kepada kesalahan dalam ibadah. Maka sebelum kita cerita amalan kita ni berpahala ataupun tidak, kita kena tengok dulu rukun dan syarat. Sama juga macam dalam masalah salawat ke atas Nabi. Apabila kita nak bersalawat ke atas Nabi SAW, maka mestilah kita nak dapatkan liyana lithawab, untuk kita dapatkan pahala daripada perbuatan baik kita seperti salawat ke atas Nabi. Mestilah kita lakukan dengan cara yang betul. Dan bila kita sebut salawat ke atas Nabi, maknanya dia perbuatan lidah. Ia adalah perbuatan lidah. Dan bila kita sebut perbuatan lidah, bermakna kita mesti mengucapkannya. Salawat atas Nabi, mengucapkannya. Bila kita mengucapkannya, maka dia salawat ni adalah dalam bahasa Arab. Adalah dalam bahasa Arab. Jadi bila kita sebut bahasa Arab ni dia tak sama macam bahasa Melayu. Tak sama macam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu ni kita sebut makan, jom makan, kita faham lah jom makan. Kalau kita sebut jom makan, sama juga bahasa tu, kita faham juga maknanya jom makan. Kalau kita faham jangan buat, ya, sama kefahaman dia, tak ada beza. Tak ada beza, kebanyakannya tak ada beza. Sama ada kita panjangkan harakat ataupun kita tak panjangkan harakat, sama makna dia. Jom makan, sama makna. Jangan buat dengan jangan buat, sama makna. Tapi kalau bahasa Arab, setiap penambahan harakat itu bererti penambahan huruf. Bererti penambahan huruf. Contohnya bila kita sebut dalam takbiratul ihram, yang selalu kita tegur apabila dalam perkara-perkara yang apabila kita membincangkan tentang takbiratul ihram contohnya. Tak boleh ditambah dalam takbiratul ihram waw sebelum wallahu akbar. Tak sah takbiratul ihram dia. Ataupun Allahu akbar, salah. Ataupun disebut Allahu akbar, salah. Kerana Allahu akbar maknanya adalah betul ke Allah Maha Agung? Itu soalan. Kalau disebut Allahu akbar juga salah. Kalau disebut Allahu akbar atau disebut Allahu akbar atau disebut Allahu akbar atau disebut wallahu akbar, semua tu lari makna. Bahkan ada sebahagiannya bukan setakat lari makna, bahkan boleh menyebabkan jatuh murtad kalau dia tahu maknanya dan dia sengaja ucap. Contohnya kalimah Allahu akbar. Akbar maknanya gendang, gendang besar, tablun kabir, gendang besar. Jadi kalau disebut Allahu akbar, maknanya Allah itu gendang besar, itu makna dia. Dan dia tahu makna dan dia sengaja sebut. Dia tahu makna akbar, gendang besar,
dan dia sengaja sebut Allahu Akbar. Kalau dia tahu makna dan dia sengaja ucap, kufur hukum dia. Jatuh murtad. Sebab tu kita sering tegur. Ada sebahagian orang bila dia melata, contoh dia nampak anak dia buat sesuatu yang dia terkejut. Allahu Akbar contohnya. Jadi dalam keadaan tu mungkin dia tak sengaja. Mungkin dia tak sengaja. Tapi bila kita dengar, kita kena tegur dia supaya dia tak buat lagi. Jadi kalau dia dah tahu setelah kita tegur, dia dah tahu dan bila berlaku sesuatu dan dia tahu makna pada ketika itu dan dia sengaja mengucap pada ketika itu, boleh jatuh murtad. Bukan bermakna di sini, macam itu lebih baik tak payah tahu. Contohnya, kalau dia tak tahu, maka solat dia macam mana? Bila dia takbir dalam solat, Allahu Akbar, solat dia 30 tahun tak sah. Tak sah, takbiratul ihram je, salah, solat terus jadi tak sah. Bila tak sah, jangan ceritalah pahala tak pahala solat tu. Dia cerita pahala tak pahala, ni lepas solat tu sah. Bila kita solat Allahu Akbar, kita solat sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Bila kita bagi salam, habis solat. Okey, solat kita daripada takbiratul ihram sampai pada bagi salam tu, sah ke tak sah solat tu? Sah. Kalau sah, barulah lebihnya urusan serah pada Allah. Adakah Allah Ta'ala terima? Adakah daripada takbiratul ihram sampailah salam, kita ikhlas kerana Allah? Adakah kita khusyuk kepada Allah? Adakah kita ada rasa ujub dalam hati kita? Solat tu adalah kita rasa diri kita yang hebat. Itu semua memberi efek kesan kepada pahala solat kita. Tapi solat kita untuk hari tu, tanggungjawab solat kita dalam buku akaun solat kita, maknanya kita hilang. Macam kita buat planner kan, to-do list. Kita buat, ini patut aku solat zuhur. Bila dah solat zuhur dalam keadaan yang betul, maka solat zuhur tadi tu terpadam. Maknanya dia ni dah solat. Dia boleh hilangkan dah. Dia boleh potong dah. Tapi kalau orang tu dia tulis dalam planner dia, hari ni solat zuhur. Kemudian dia solat zuhur dalam keadaan salah. Contoh dia takbir, Allahu Akbar. Contoh dia kata macam tu. Maka solat zuhur punya tanggungjawab, taklif, pertanggungjawaban dia pada hari tu tak hilang. Sebab apa? Sebab dia punya solat tu tak sah. Solat dia tak sah. Bila solat dia tak sah, maka benda tu tidak dikira sebagai hilang pertanggungjawaban di hari tu. Maknanya dia dah selesai buat tanggungjawab dia. Tak selesai. Macam kita bagi nafkah pada isteri kita, bagi nafkah pada anak kita contoh. Bila kita dah bagi nafkah tu, kita dah sedia makanan, sedia pakaian, sedia tempat tinggal. Contoh. Maka nafkah ni dah selesai dah. Maknanya kalau orang tanya dah bagi nafkah, kalau bawa pergi mahkamah dah bagi nafkah, dah selesai. Tapi perbuatan kita bagi nafkah tu dapat pahala ke tak dapat pahala tu adalah terpulang pada Allah. Adakah kita bagi nafkah tu dalam keadaan ikhlas ataupun tidak? Contohnya, maka dapatlah kita pahala. Adakah kita bagi nafkah tu dalam keadaan rezeki yang kita dapat tu halal ataupun haram? Itu maknanya daripada sudut dosa dan pahala. Tapi nafkah tu bagi tak? Nafkah tu bagi. Bila nafkah tu bagi, maka dia dikira sebagai selesai tanggungjawab dia. Selesai tanggungjawab dia. Cerita dia ialah tak bagi. Sama macam solat ni. Dia buat solat, nampak macam buat solat, tapi dia tak buat solat pun. Dia hanya buat gambaran solat. Bila dia buat macam ni, tak selesai dia punya pertanggungjawaban. Apa lagi kalau dia nak buat amalan-amalan yang lain. Begitu juga dalam solawat. Walaupun perbuatan solawat ini adalah sunat hukumnya, tapi bila kita nak buat, kena buat dalam keadaan yang betul. Kalau tak buat apa kita selawat kalau kita tak dapat pahala? Kita selawat sebab kita nak pahala. Jadi bila kita nak pahala, maka buat cara yang betul. Jadi di antaranya ada sebahagian orang, bila dia selawat ke atas Nabi, dia tidak perhatikan makhraj huruf contohnya. Dia tidak perhatikan makhraj huruf. Ada sebahagiannya menambah kalimah mad. Yang paling bahaya ialah apabila dia menambah pada perkataan salli. Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad contohnya. Maka ini adalah perkataan yang salah. Bila perkataan yang salah, dia sebut salli. Dia sebut salli ala Muhammad, maka itu adalah perkataan yang salah. Bila perkataan yang salah, itu akan menjejaskan makna. Bagi bahasa Arab, dia tak sama dengan bahasa Melayu macam kita sebut tadi. Kalau dia sebut salli,
Dia sebut salli, Allahumma salli. Sad, dia keluarkan huruf sad dengan cara yang betul, bukan salli. Salah. Dia kena sebut dengan Allahumma salli. Sad ada dia punya cara mengeluarkan makhraj hurufnya. Bukannya sama macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni sebutlah macam mana pun asal faham je. Tapi bahasa Arab tak seperti itu. Kerana apa? Kerana setiap perubahan huruf akan memberi perubahan makna. Sama juga hamzah dia tukar dengan ain. Dia sebut an dengan an dalam bahasa Arab lain makna dia. Lain makna dia. Alamin dengan alamin maknanya lain. Jadi tak boleh kita pandang ringan isu ni. Jadi bila seseorang disebut Allahumma salli ala Muhammad, salli, maknanya apa? Maknanya wahai Allah yang perempuan, kerana tambahan ya itu adalah khitab muannas. Itu adalah khitab muannas. Maka tambahan ya itu memberi makna bahawasanya wahai Allah yang perempuan. Bahasa Arab bila kita bincang kan, bahasa Arab ada muzakkar dan muannas. Ada muzakkar dan muannas. Bahasa Melayu tak ada, bahasa Arab ada. Bila ada muzakkar dan muannas, muzakkar ni dia umum. Dia umum, boleh guna untuk lelaki dan selain lelaki, dia lebih umum. Maknanya untuk contoh untuk para malaikat. Malaikat tak ada jantina. Malaikat tak ada jantina. Tapi kita boleh sebut bagi para malaikat bahawasanya mereka itu dengan menggunakan lafaz muzakkar. Kerana para malaikat. Walaupun para malaikat bukannya perempuan, bukannya lelaki. Dan juga bagi Allah, kita guna lafaz berbentuk muzakkar, bukan bermakna Allah tu lelaki. Tapi kerana muzakkar itu umum, meliputi semua. Maknanya boleh guna bagi hak Allah atau bagi hak selain Allah. Tapi bila kita sebut dengan lafaz muannas, khitab muannas, khas untuk wanita. Contoh kalau kita suruh bangun. Kalau lelaki, kum, bangun. Kalau wanita, kumi. Orang lelaki Arab, kalau kita sebut pada dia kumi, dia marah. Seolah kita mempersenda dia tu pondan. Seolah kita mempersenda dia pondan. Ataupun kalau kita bahasa Melayu sebut, makanlah. Orang Arab sebut, kul, makan. Kalau dia sebut pada perempuan, dia sebut kuli. Kuli bukan kuli Batak. Kuli maknanya makan. Suruh makan. Maknanya tambahan ya itu khitab muannas. Untuk muannas. Maka kalau kita sebut bagi hak Allah, Allahumma salli ala Muhammad, contohnya. Hati-hati. Itu mengubah makna. Dan kalau dia dah tahu, kemudian nanti sengaja dia ucap lagi, Allahumma salli, sengaja dia ucap, sedangkan dia dah tahu. Sedangkan dia tahu, ini adalah lahan dipanggil. Dalam bahasa Arab panggil lahan. Kesalahan, sebutan kesalahan, tata bahasa ni semua dipanggil. Umumnya kita faham ia adalah lahan. Dalam bacaan Al-Quran contoh, itu lahan. Bila dia buat lahan, ada lahan yang khafi, ada lahan yang jali. Lahan khafi ni lahan tapi tak mengubah makna. Contoh dia baca iyyaka ni'budu. Iyyaka ni'budu, lahan tapi tak mengubah makna. Tak mengubah makna. Tapi ada sebahagian lahan yang dia mengubah makna. Dia mengubah makna. Maka hati-hati. Hati-hati dekat situ. Jadi di sini bila dia dah tahu makna Allahumma salli ala Muhammad, dia buat lagi, dia dah tahu makna, sengaja dia buat, boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Hati-hati di sini. Okey. Kemudiannya pada perkataan Muhammad, pada perkataan Muhammad mesti dia ucapkan juga dengan betul. Jangan dia sebut Muhammad dengan ha, bukan dengan ha. Dia sebut dengan ha. Maka ha dengan ha dua benda yang berbeza. Kerana kalau kita sebut Muhammad, itu bukan Nabi kita. Muhammad bukan Nabi. Saya yakin bahawasanya Muhammad bukan Nabi. Tapi kalau Muhammad, itulah Nabi kita.
Jadi kalau orang tu kata, tak, Muhammad bukan Nabi kita. Betul? Betul, sebab mim ha mim dal itu bukan Nabi kita. Nabi kita mim ha mim dal. Muhammad. Muhammad. Maka sebut dengan betul. Muhammad, baru dapat pahala. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan Nabi Muhammad itu bernama Muhammad. Maka bila kita ubah Muhammad, itu bukan nama Nabi kita. Atau sebahagian orang Muhammad. Kadang-kadang lepas habis solat kan, lepas habis solat nak salam-salam ramai-ramai tu, sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sebut. Ada lagi Muhammad. Ada setengahnya Muhammad. Tiga-tiga salah. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Semua salah. Sebut sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan wasallam. Dia tambah. Sallallahu alaihi wasallam. Salah. Wasallam. Jadi bahasa Arab dia tak sama macam bahasa Melayu. Tak sama langsung. Jadi jangan kita suka-suka hati panjang dan pendek dalam perkataan yang bahasa Arab. Baca Quran ke, zikir ke, doa ke. Doa, bila kita nak berdoa, tolong nak hafal doa, baca dulu doa tu betul-betul. Ramai yang kita dengar bila lepas habis solat, jadi imam solat, baca doa, lafaz doa tu dalam keadaan salah. Lafaz doa dalam keadaan salah. Jadi kalau tak tahu lafaz yang betul dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Doa dalam bahasa Melayu itu lebih mudah. Kerana apa? Kerana itu mengubah makna. Bila mengubah makna, kita nak doa benda yang baik, tiba-tiba mengubah makna. Jadi contohlah, dia doa nak yang baik, tapi akibat daripada lafaz dia tu, dia doa yang tak betul, jadi dia doa benda yang buruk. Dia doa benda yang buruk. Hati-hati. Ya, memang betul Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi daripada pihak kita, dalam ibadah, kita jangan take thing for granted. Semua benda kita buat cincai je. Dalam ibadah buat cincai. Jangan buat cincai. Kalau kita buat sekurang-kurang yang dituntut, tak apa. Contoh dia solat, tak pakai baju, pakai kain plekat, dia tutup sampai pusat. Tak apa. Tidak ada larangan pun dalam Islam. Untuk dia solat, kalau lelaki lah pakai kain plekat je. Contoh baju tak pakai. Pakai kain plekat sampai atas pusat tu pakai. Tak apa, tak ada masalah. Cincai apa makna? Solat pakai spender. Tu cincai lah tu. Tapi kalau dia solat, pakai kain plekat, sekadar apa yang paling minimum, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia solat, Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sampai habis. Tak nak baca surah lepas Fatihah, silakan. Allahu Akbar, rukuk. Tak nak baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak nak baca. Rukuk sekadar diam dengan tamakninah dia dengan kadar subhanallah. Tak apa. Sami Allahu liman hamidah. Kadar tamakninah subhanallah. Allahu Akbar, sujud. Kadar tamakninah subhanallah. Tak nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Tak apa, itu minimum yang dia boleh buat. Itu tak cincai nama dia. Yang cincai ialah bila rukuk tak betul. Itu cincai lah tu. Cincai ni maknanya dia buat benda tu salah. Rukuk dengan cara macam ni. Tak betul tu. Sujud, kaki tak letak betul. Dahinya tak tekan dengan cara yang sepatutnya. Itu baru namanya cincai. Buat kerja tak betul. Buat kerja tak tepat. Jadi ibadah kita jangan cincai. Kita nak ibadah kita ni diterima Allah supaya kita dapat pahala pada Allah. Kita buat cincai. Kalau manusia sesama manusia buat kerja cincai pun orang marah. Bang, nasi goreng ayam satu, datang depan kita nasi mentah. Bawangnya tak masak. Kan? Berterabur dia punya kejap ada sos yang belum masak betul lagi dengan kicapnya. Ayam pun separa mentah. Ada lagi darah-darah keluar pada ayam. Marah tak kita? Marah. Kalau sesama makhluk, begitu kita buat cincai, orang marah. Kita tak terima. Kita, apa ni? Ini bukan nasi goreng ayam. Viral satu Malaysia. Nasi goreng ayam macam tu. Bayangkan, sesama makhluk begitu tak terima benda yang cincai.
Apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Taala nak memberi pahala kepada sesuatu amalan jika amalan tu buat dengan cara yang salah? Tak mungkin. Tak mungkin. Maka bila kita buat sesuatu amalan kena cara yang betul, kena cara yang betul. Tak kira selawat apa yang kita nak selawat pun. Selawat panjang ke, selawat pendek ke, selawat syifa ke, mikyalul awfa ke, apa sahaja selawat. Pastikan kita ambil bacaan itu didengari oleh orang yang alim. Dia dengar bacaan kita, okey betul bacaannya, betul. Jangan malu kita tanya dengan orang alim, tolong cek bacaan Al-Fatihah saya boleh tak? Tolong cek salawat saya boleh tak? Bila dia dengar, dia betulkan. Bila dia betulkan, kita ikut apa yang dia betulkan. Itu tanda orang tu tawaduk dan dia nak kebaikan. Orang yang nak kebaikan, dia kena sentiasa jadi orang yang tawaduk. Dia kena mutawaduk. Tak kira lah dia dah ada PhD ke, ada doktor, dah ada Datuk Seri ke, dah ada Tan Seri ke, dia dah menadah kitab 20 tahun ke, tak salah untuk kita jadi orang yang tawaduk. Jumpa dengan guru, tolong semak betul ke bacaan saya? Betul ke? Kalau kita ditegur pun, kita terima teguran kita. Itu adalah cara untuk kita memperbaiki diri kita. Maka begitu juga, selain daripada apa yang telah kita sebut, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adakah perlu kita tambah lafaz Sayyidina? Maka itu ulama khilaf. Kalau di luar solat, sesama ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Maknanya di luar solat, di sisi ahli sunnah wal jamaah, harus untuk kita menambah lafaz Sayyidina. Ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan Nabi. Kerana Nabi sendiri bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam pada hari kiamat dan aku menyatakan ini bukan untuk berbangga. Nabi sendiri kata bahawasanya beliau, baginda adalah sayyid. Baginda adalah sayyid. Maka tak salah kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina, sayyidina, bukan sayyidina. Sayyidina tu permainan sayyidina tu yang ada dadu, ada duit tu. Tu sayyidina. Sayyidina ada syaddah kat situ. Bila ada syaddah, maknanya ada dua ya. Bila ada dua ya, maknanya satu ya, yi satu ya. Maka kita kena sayyidina. Sayyidina, bukan sayyidina. Tak kira kita sebut bahasa Melayu ke, kalau sebut bahasa Melayu, Sayyidina Muhammad. Jangan sebut Sayyidina. Jangan biasakan benda yang salah. Biasakan benda yang betul. Sayyidina. Kalau kita nak tambah Sayyidina, tambah dengan cara yang betul. Sayyidina Muhammad. Tambah. Boleh tambah Sayyidina. Kalau tak tambah, adakah dikira kurang ajar dengan Nabi? Tidak. Kalau nak tambah, tak tambah pun tak apa. Tambah niat untuk menta'zimkan lagi Nabi. Kalau tak tambah, tak ada masalah. Contoh ni nak selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada wirid dia, 100 kali kena selawat. Dia buat wirid, Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. Kalau nak tambah Sayyidina, tak ada masalah. Tapi jangan diucap Sayyidina. Dan akhir zaman ni ada pula muncul yang menggunakan lahjah Ammiyah Mesir. Dia sebut Sidna. Okey, bagi hak Nabi jangan sebutlah Sidna. Sebab apa? Kalimah Sidna tu menunjukkan serigala. Sidna ni dalam bahasa Arab serigala. Sayyidina baru ketua. Baru penghulu. Bukan Sidna. Bukan Sidna. Kalau sebut Sidna tu serigala. Jadi kalau sebut serigala itu diumpamakan sebagai penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam solat, khilaf para ulama. Ada sebahagian ulama kata afdal tambah Sayyidina. Sebahagian ulama kata tidak afdal tambah Sayyidina sebab jika dalam solat lafaznya itu kita ikut apa yang Nabi sebut. Maka Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka kita tak tambah Sayyidina. Di sisi sebahagian ulama. Di sisi sebahagian ulama lagi boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Tetapi afdal di sisi sebahagian ulama, afdal tidak tambah sayyidina sebab mengikut apa yang Rasulullah baca. Jadi apa yang saya ambil dari guru saya, afdal tak tambah sayyidina. Tapi kalau tambah sayyidina pun tak mengapa. Jadi dua-dua ni tak mengapa. Bila kita sebut tak mengapa, maknanya tak ada dosa pun dan tak ada pahala pun tambah sayyidina tu. Kalau nak tambah, tak tambah pun tak apa. Maknanya la ba'sa bih. La ba'sa bih. Sama juga bila kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kalau sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh. Nak sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pun boleh. Kalau dalam tahiyat pun kita sebut Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga ditambah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pun boleh juga. Tambahan ta'ala dalam solat pun tidak menjejaskan makna dan tidak batal pun solat dan tidak mengapa. Kalau tak tambah itu lebih baik dalam solat kita. Tapi kalau luar solat kita bagi salam pada orang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak apa. Tak apa. Kerana ada satu video yang disebut oleh Hasan Din, Datuk Hasan Din, dah meninggal dah pun kan. Dia kata tak boleh. Itu gharib, maknanya pandangan yang gharib, yang tidak diterima di sisi kita, di sisi fuqaha. Fuqaha kata boleh tambah ta'ala, boleh tak tambah ta'ala, tak ada masalah. Kerana ta'ala itu kalimah yang baik. Bukan kalimah yang tak baik, kalimah yang baik. Ta'ala, kalimah yang baik. Maka kita boleh sebut. Bahkan para ulama juga menggunakan kalimah ta'ala bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dalam masalah solawat ini ialah apabila kita menulis, okey, apabila kita menulis kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tulis SAW. Para ulama yang muhaddisin sangat marah benda ni dan menghukumkan sebagai bid'ah munkarah. Bid'ah yang diingkari. Bid'ah yang munkarah. Bid'ah di sisi ahli sunnah, bukan bid'ah di sisi wahabi. Kerana apa? Kerana itu adalah perbuatan cincai. Engkau malah nak tulis selawat, engkau pendekkan SAW. Itu makna dia. Perbuatan cincai. Dia ulama yang fuqaha kata apa? Kalau bila kita tulis, kalau kita nak tulis, kita tulis. Kalau tak nak tulis, sudah. Okay? Kalau nak tulis, tak nak tulis, sudah. Maknanya kalau kita tulis Rasulullah, tak nak ada SAW, tak apa. Buang lah. Maknanya tak payah. Rasulullah je. Kalau nak tulis salawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis betul-betul. Memang jadi panjang. Tapi tulis betul-betul. Tulis betul-betul. Jadi dalam kitabah disebut oleh para muhaddisin bahawasanya itu adalah bid'ah yang munkarah. Bid'ah yang munkarah. Maka hati-hati dengan perkara ni. Kalau kita nak tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis penuh sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak nak tulis pun tak ada mengapa. Cuma jangan kedekut dengan Nabi, jangan jadi bakhil. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila disebut namaku, maka ucapkanlah selawat ke atasku. Maka jangan kedekut dengan Nabi. Apa makna kedekut dengan Nabi? Bila dengar nama Nabi, dia tak nak ucap selawat ke atas Nabi. Maknanya kalau dia tulis kan, Rasulullah, pada mulut dia disebut sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kitabah dia tak tulis. Dia tak tulis. Dalam kitabah dia tak tulis. Sebab ni yang Nabi sebut, barang siapa yang menyebutku maka hendaklah dia berselawat ke atasku. Itu adalah tentang kitabah solat. Okey. Kita sharekan sekejap paparan tentang masalah solli tadi. Kerana kalau ada yang tanya, dalil, apa dalil? Adakah ulama sebut? Ya, para ulama sebut dalam kitab. Antaranya adalah kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab yang masyhur di kalangan fuqaha Yaman. Habib Abdul Rahman ibni Muhammad ibni Husain al-Masyhur.
Kitab Bughiyatul Mustarsyidin ni di antara kitab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada qaul dalam ni, qaul yang dhaif, tapi qaul yang ini qaul yang kuat. Sebab tu disebut dekat sini disebut Allahumma salli, disebut kan bil ya. Ni sebab sebelum ni dia sebut disebut dekat sini qultu, ni dia kata kat sini, aku telah berkata i'tamadhul asy-syaikh Zakaria kat-tuhfah wa ibn Ziyad wa afta ibnu Hajar bi butlanis salati bidzalika ma'al ilm. Maka telah berkata Syekh Zakaria dan juga dalam Tuhfah dan juga Ibnu Ziyad dan juga telah difatwakan oleh Ibnu Hajar bahawasanya batil. Butlan ni bukan batal, maknanya batil. Batil orang yang melakukan solat, batilnya solawat yang demikian dengan tambah ya, okey, sebab tu disebut masalah ya, okey. Bidzalika ma'al ilmi, ma'al dengan ilmu, wa ta'ammud dengan sengaja. Sebab tu kita sebut dengan ilmu, dia maknanya dia tahu salli tambah ya maknanya adalah untuk perempuan. Dia tahu ma'al ilmi dengan dia mengetahui, wa ta'ammud dan juga dia sengaja, bukannya out of dipanggil apa nama, sabqul lisan, tersasul contohnya. Lalu dia kata apa? Dia kata apa? Mereka itu berfatwa bil butlani ma'ahima fi man qal, pada yang berkata assalamu minni alaikum, itu satu masalah. Ni au Allahumma salli tambah ya ni bil ya wa qasada bihi khitab muannas, dan dia qasad benda tu adalah khitab muannas dengan dia tahu, ma'al ilmi dengan dia tahu. Okey, kita terus pergi pada sini, kat sini balil amidul arifu bil arabiyyati yakfur. Dia tahu benda tu dalam bahasa Arab muannas untuk muannas, yakfur, keluar daripada Islam. Wa amman nasi, ada pun orang yang lupa, dia terlupa kan, dia terlupa Allahu akbar, dia teringat balik, tak boleh sebut, maka di sini dimaafkan kerana dia lupa. Orang yang lupa ni dimaafkan. Wal jahil, orang yang jahil, ni maknanya dia tak tahu makna salli tu makna untuk perempuan, dia jahil, tapi lepas dia tahu tak boleh buat dah. Fatabtulu qira'atuhuma, maka batallah bacaan keduanya. Maknanya kalau dia baca dengan lafaz salli bil ya, maka batal. Maknanya batal apa? Batal bacaan tu. Maknanya batal bacaan tu apa? Maknanya tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kalau dia baca dalam solat ketika tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i, maka batal solat dia. Kerana dalam mazhab Syafi'i wajib, rukun. Okey, kita baca solawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kalau dia baca salli, batal solat dia. Kalau dia tak tahu, batal solat dia, tetap juga batal. Sama macam orang takbir, Allahu akbar. Dia tak tahu makna akbar tu gendang besar, tapi dia buat Allahu akbar, batal solat dia. Sama juga kalau dia baca Allahumma salli, batal solat dia. Kerana solawat sewaktu tahiyat akhir adalah wajib dalam mazhab Syafi'i. Baik, itu sahaja malam ni. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Ada soalan ke? Yang tadi macam ada soalan. Sorry Ana. Tidak sah ibadat melainkan setelah mengenal Tuhan yang disembah. Maksudnya ialah kalau orang tu dia beribadah tapi dia tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah bererti dia bukan Muslim. Orang yang tidak mengenal Allah bererti dia bukan Muslim. Jahil bi rabbih dipanggil, jahil bi rabbih. Maka orang yang tidak beriman tidak sah ibadah daripada dia. Seperti orang yang dia membayangkan Allah, lalu dia meyakini bahawasanya bayangan dia itu Allah. Kemudian dia solat, Allahu akbar, dibayangkan Allah besar depan dia. Orang ni jahil tentang Allah. Maka jahil begini tidak dimaafkan dalam Islam, tidak dimaafkan. Kalau setelah dia belajar, rupanya tak boleh bayangkan Allah, tak boleh i'tikad Allah Ta'ala jisim, tapi dia tahu sebelum ni dia buat, wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah.
wajib dia mengucap dua kalimah syahadah kalau dia pernah beriktikad dengan iktikad yang kufur yang telah kita ajar dalam masalah akidah sebelum ni. Maka wajib dia mengucap. Kalau dia insaf dan dia adalah orang yang tawaduk dengan kebenaran, dia tahu dia buat salah sebelum ni, maka cara nak membetulkan kesalahan kalau dalam akidah ialah dia mengucap dua kalimah syahadah. Maka wajib dia mengucap dua kalimah syahadah. Wajib dia mengucap dua kalimah syahadah dengan niat kembali kepada agama Islam. Itu adalah cara dia. Beramal tanpa ilmu mardud dan tidak diterima. Itu juga salah satu daripada perkara yang telah kita jelaskan tadi. Kalau orang tu dia beramal tanpa ilmu, tidak didasari oleh ilmu, boleh jadi apa yang dia buat tu betul, tapi disebabkan tidak berdasarkan kepada ilmu, maka amalan itu tertolak. Kerana amalan itu menuntut ilmu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap orang yang Islam. Maka terlebih dahulu adalah menuntut ilmu. Sebab tu Nabi sebut kepada Abu Dhar, ya Aba Dhar, la an taghdu wa fatata'allama baban minal ilm khairul laka min an tusalli alfa raka'ah. Wahai Abu Dhar, menuntut satu bab daripada ilmu itu adalah lebih baik buat engkau daripada solat sunat 1000 rakaat. Kerana apa? Kerana boleh jadi orang tu dia solat 1000 rakaat tapi tanpa didasari oleh ilmu, dia dapat penat. Tapi solatnya tidak berpahala. Sebab tu Nabi tegur juga orang yang puasa. Orang yang puasa kan, sewaktu bulan Ramadan, Nabi tegur yang hadis yang masyhur, rubba shaim tu. Laisa lahu illa al-jaw' wal atash. Maknanya betapa ramainya di kalangan orang yang berpuasa itu, mereka itu rugi dalam puasa mereka. Tidak ada bagi mereka apa satu pun melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa? Ada yang berpuasa tapi tidak didasari oleh ilmu. Ada yang berpuasa dengan akidah yang tak betul, maka puasanya tak sah. Apa yang didapat hanyalah lapar dan dahaga, penat. Tapi tak dapat apa-apa, wal'iyadzubillah. Maka hati-hati. Kesan bid'ah munkarah. Kesan bid'ah. Bid'ah munkarah ni dalalah lah. Bid'ah yang diingkari, maknanya sesat lah. Sesat lah. Bila kita sebut bid'ah yang dalalah ni, hukum dia dua. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Kalau haram, dapat dosa. Kalau makruh, tinggal itu lebih baik. Tinggal itu lebih baik. Kalau dalam masalah dia buat sal'am dalam ilmu hadis disebut sal'am, sad lam ain mim, itu adalah ringkasan bagi salawat. Sallallahu ala Muhammad diringkas jadi sal'am. Kalau bahasa Melayu disebut saw, SAW kan. Itu bid'ah munkarah yang mana hukum dia makruh. Makruh yang lebih baik, yang lebih kuat untuk ditinggalkan. Maknanya dituntut sangat-sangat untuk tinggalkan. Begitu. Tapi kalau buatnya tidaklah sampai dapat dosa, tetapi bid'ah. Okey, jelas Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. InsyaAllah minggu depan kita akan cerita sedikit tentang nisfu Sya'ban insyaAllah. Aku liqauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama.